musuh tersembunyi menundukkan musuh dagangan terbesar anda. Antara benda yang paling susah nak buat lah, benda paling susah nak buat adalah kita, masalahnya contoh kita tahu ni nak naik. Ni benda yang payah kita, yang ramai gagal dalam trading disebabkan oleh dia suka untuk nak ikut benda-benda ni tau. Mana ni? Contohnya macam ni. Macam ni. Anda sedang tunggu dekat sini. Ni benda-benda yang saya ni Anda sedang tunggu dekat sini. Anda sedang tunggu dekat sini. Ni entry. Ni contoh lah, saya bagi contoh. Okey, 1618 dan ini kita akan buka sebab ini wave 4, wave 5. Okey, anda sedang tunggu entry dekat sini. Price pergi dekat sini dan dia mula naik. Candle sekali dia naik, kalau anda tengok candle ni sekali, sebatang dia naik macam ni. Oh, ni bullish ni, dia engulf yang belakang ni dua, macam-macam keluar kan. Waktu tu kan. Okey, ni memang sikit lagi. Memang sikit lagi Dan waktu tu anda punya tekanan perasaan nak tekan tu. Nak tekan tu. Itu adalah antara perkara paling susah nak buat. Kalau anda depan cat, kalau saya pun depan cat, kalau saya tengok benda ni, menggigil tau. Dia macam dah lama tak berkena. Faham tak? Dah lama tak berkena. Yang logo tangan ni, siapa yang faham. Jangan buat. Okey? Dia kalau dah duduk depan cat ni, ni boleh ni kan. Ada je cerita dia boleh kan. Ni benda-benda yang susah nak kawal. Saya kalau saya duduk depan cat kan, perhatikan benda ni, saya tunggu. Dia lagi 3 poin tau. 3, 5 poin dia naik dah. Oh, ni kalau aku masuk ni, hentak lot ni, kaya saja. Kaya saja kan. Ni masuk ni, rugi tak masuk ni kan. Saya kalau saya duduk depan cat, saya pun hanyut kalau saya duduk. Sebab tu saya tahu saya tak dapat nak ada disiplin itu. Belajar pakai limit order, letakkan alert. Belajar pakai benda tu, Pian. Kalau anda dapati anda ada masalah, sebab bagi saya satu setup, satu trader yang dia tak kisah, dia bukannya pasal satu setup yang bagus, satu mistake, satu kesilapan dalam trading. Tak cantik dia kali ni. Kesilapan dalam trading bukanlah apabila anda kena stop loss. Bukannya kena stop loss. Kesilapan dalam trading bila anda tak ikut trade plan anda. Itu kesilapan dalam trading. Sekiranya if that is your trade plan, Wimon, then itu baguslah. Ada letak BE kan. Okey. Cerita dia, plan saya adalah untuk buy daripada kawasan sini. Okey. Dan stop loss kawasan sini dan TP. Okey. Jadi kalau price tu tak sampai dan dia pergi, kalau saya masuk ke kawasan ni, itu adalah satu mistake. Tak kisah saya untung ataupun rugi. Tak kisah. Sebab tak kena hari ni saya untung. Saya tahu sistem ni buat duit secara besarnya. Yang saya masuk kat sini, saya tak tahu sistem apa saya pakai. Faham? Dan saya tak tahu whether secara jangka panjangnya dia bagus ke tak. Itu satu mistake. Tak kisah saya untung atau rugi. Saya mungkin untung daripada segi duit hari ni, tapi saya mungkin hilang segala-galanya daripada sudut disiplin kemudian hari. Faham? Saya mungkin hilang daripada sudut disiplin dan hilang segala-galanya di kemudian hari. Saya tak fikir esok. Saya bukan trading untuk besok. Saya fikir trading untuk satu jangka masa yang sesuai kepada portfolio saya. Saya bukannya fikir satu entry. Faham?
Itu adalah mistake. Buang benda tu. Anda mungkin untung satu entry, tapi anda rugi satu disiplin. Of which itu dikumpul, ada je satu hari. Ingat balik yang anda hilang trading account anda bila anda buat magic. Trader faham bila saya sebut benda ni, magic. Kalau bukan trader tak faham apa saya sebutkan dengan magic ke. Ya, anda tak ikut trading plan. Jangan. Sebab anda tak tahu yang benda anda masuk dekat tengah-tengah ni ataupun tak ikut trading plan anda, apa prestasi dia. I would rather position tu tak fail daripada saya buat benda ni. Kita akan gerisah, alah ni tak, siapa yang tak, ni kan kita tunggu, alah jika lepas tu dia pergi, siapa yang tak terasa. Tapi kalau anda masuk pada tempat yang bukan plan anda, itu adalah satu yang anda akan kumpul dan dia jadi habit yang terkumpul pada satu hari. Tak dapat. Dan itulah dia pun. Kalau anda katakan bahawa trading ni ada risiko, baik saya melabur, tapi anda sedang buat mistake yang lama balik. Faham tak? If you are continuing mistake lama balik, kesilapan dia bukan kepada trading. Kesilapan dia kepada kita. Faham tak? It's not trading high risk. So kita yang ambil risiko yang tak patut. Kita yang tak ikut plan. Sebabnya you are trying to kita cuba cepat, tak dapat. Fikirkan benda saya sebut ni, itu adalah something yang anda akan lalui berulang-ulang kali dalam trading, di mana kita keep on buat mistake yang sama. Okey, ini adalah satu proses. Sebab itu saya duk tekankan, anda tak dapat tengok satu entry. Tak dapat. Anda kena tengok portfolio. Satu entry tu cuma kalau profit pun mungkin 4%. Sebab itu ada trade kecil-kecil, ada tak pergi trade besar terus nak kaya. Itu berjudi. Simple. Kalau ada trade jenis macam tu, beli nombor lah. Kalau nak dosa kan, anda terus buat dosa, memang nyata dosa dia. Ni Magnum. Lepas tu ada, mana tahu dapat kuda-kuda tu buat balik. Okey, elemen paling penting dalam dagangan diri kita. So, kita dah cerita mengenai penetapan kepercayaan. Kita dah cerita mengenai benda ni, di mana ini adalah jendela kita kepada dunia nyata, realiti. Dan anda sedar apa yang anda ada, anda tahu. Kita dah listkan semalam, apakah kepercayaan trader berjaya berdasarkan Dr. Alexander Elder punya research, dan kita laraskan supaya kepercayaan kita tak jauh daripada mereka yang dah berjaya ni. Okey, buat benda ni sekurang-kurangnya sebulan sekali lah. Itu kalau bahas zaman saya dulu kan, pernah dengar tak kataan cokia? Paling buruk lah, cokia sekali lah. Paling cokia sekali. Tu bahasa lama. Dah 20 tahun. Bahasa tahun 95, cokia. 94, 95. Siapa tahu bahasa lama, siapa dah umur waktu tu faham. Cokia. Pernah dengar cokia? Bukan kahokia. Yang dekat Saint Louis tu tahu apa kahokia. Siapa pernah pergi Saint Louis sini? Aizat, siapa yang pernah pergi kat States? Saint Louis. Siapa tahulah. Tak tahu jangan sebut. Okey, buat benda ni. Tolong buat benda ni. Tolong buat benda ni. Anda akan dapati how dia mengubah cara anda melihat kepada dunia dagangan ni. Dia yang ini dokumen yang mengubah saya. Antara dokumen paling penting cokia tu paling buruk-buruk dah. Buruk-buruk pun dapat benda ni. Kepercayaan dan apa yang anda perolehi. Okey? Dan anda lihat balik list anda, jangan buat je. Tengok balik. Setakat buat saja tak ada guna.
tengok balik list anda, apa yang berguna anda simpan. Pastikan ada. Ini tak perlu bohong, anda buat untuk diri sendiri. Ada orang hantar saya, lepas tu kepercayaan dia kan macam dalam buku, cantik je. Allah. Letakkan yang betul-betul, tuliskan apa yang sebenarnya anda rasa mengenai trading. Dan kepercayaan yang menghadkan. Ketahuilah modal anda. Dengan memahami modal, ni saya bagi contoh. Kita buat satu contoh. Okey, anda buat belanjawan anda, pendapatan perbelanjaan. Katalah, bang, ini saya cuma dapat, tapi saya pada waktu ni bang, dalam dekat saya baru saja ada 200 dolar je bang. Takkan saya macam mana saya nak kira berapa saya boleh melabur? Okey. Kalau katalah anda, katalah bulan 1 saya buat portfolio, saya mula daripada awal tahun. Saya tak dapat buat dia bulan 6, bulan 7, tak dapat. So pada waktu itu anda tahu berapa ASB, berapa anda punya mutual fund. So, saya masukkan semua tu. Sebab bukannya ramai yang fikir depo saja tau. Kalau itu yang anda fikir dan anda cuma nak trade saja, itu mustahil. Itu hampir mustahil. Saya bagi tahu betul. Itu hampir mustahil. Anda nak berjaya dalam bidang ni, the odds are against you. Anda tahu, peratusan dia lebih banyak orang gagal kan. So, apa anda gagal? Tahu kenapa? Duit aku depo. Kan? Untung aku withdraw. Hari Jumaat kita withdraw. Apa lain? Untung mengatasi rugi. Apa lain yang klise dalam bahasa kita ni? Apa peduli apa aku buat duit. Yang cuma tengok trading dan cuba untuk membesarkan akaun dagangan dia, sedangkan dia letakkan dalam list. Mengarut. Buat benda ni yang hari-hari wajib withdraw. Boleh kan? Masuk terus jutawan. Tak. Ni bahasa saya. Belum depo dah withdraw. Ada fikir ke tu? Belum depo withdraw tu. Fikir. Macam mana tu? Belum depo dah withdraw dah. Dahsyat tak dahsyat tu? Teknik apa tu? Dahsyat dia. Perlu baru. Ni MT4. Withdraw lah. Withdraw. Dia tak depo. Jadi fikirkan ya. So, buat something. Buat anda punya belanjawan. Jadi, biarpun anda tak ada, ni dipanggil notional. Ini kaedah notional. Okey? Buat belanjawan anda dan anda ada pendapatan tertahan ya. Dan anda dapati anda punya pendapatan tertahan setahun adalah sebanyak $1,200. Kita ambil contoh je lah. Kita ambil 1,200 ya. $5 jadi 1,000. Banyak, memang banyak. Kita nampak yang cerita kartun-kartun macam ni lah. Yang peratusan dia is against us. Orang pun ramai follow. Saya pun pelik kan. Dia awal-awal dia kata ni high risk. Mana ada such thing as high risk? Anda yang tentukan risiko anda. Kan? Simpan duit bawah tilam pun high risk. Betul? Kan? Kalau ada simpan duit bawah tilam, rumah jiran. Faham? Yang kau pergi simpan duit rumah jiran tu mahal. Siapa kata tak high risk? Katalah anda punya pendapatan tertahan. Ya. Untuk tahunan, tahun adalah 1,200. Anda buat bajet anda tadi ya. Anda buat bajet anda dapati anda punya ni adalah 1,200. Pada waktu ini anda cuma ada dan dalam poket anda yang anda dah alih tepi ya, tak termasuk duit saving. Tak termasuk. I'm not talking about saving. Saya bercakap mengenai duit lebih
Dan anda bahagikan dia kepada saving. Saving ni untuk emergency tau, bukan untuk anda melabur. Ada orang anggap duit saving dia macam melabur. Tak, saving tu duit emergency. Betul, last group tu hilang. Biasa, Wimon. Last group tu hilang, orang promote jadi orang lain. Dan nama buruknya trading. Orang ingat trading. Tak, anda tentukan risiko. Kalau orang tu, jangan percaya the moment orang sebut. Siapa nak ikut? Ini high risk. The moment dia sebut high risk, jangan ikut. Saya, itu dah kenapa kau kata high? Tak nak aku. Saya direct. The moment dia kata ini high risk, tak nak. Tak nak. Saya tak nak bantu berjudi. Simple. Saya simple je. The moment dia sebut ini high risk, tak nak. Dia tak ada such thing as high risk, low risk. Dia ada berapa risiko dia. Nyatakan berapa. Apa potensi income dia. Nyatakan. Itu cara dia. Dan orang kita pun senang je, copy trade lah, apalah. Itu semua. Sedih. Kan? Lepas tu, yang dipersalahkan, forex, saham, komoditi, itu yang dipersalahkan. Trading yang dipersalahkan. Tapi kita ikut buta. Orang pun senang sebut, market bukan kita punya. Saya dah bagi tahu ini high risk. Kan? Waktu gagal, ini saya dah bagi tahu. Waktu berjaya, siapa tak ikut rugi. Kita buat second time. ulang balik. Sampai bila industri kita ni sayang? Okey. Ini bukan saving tau. Ini bukan saving. Saya percaya saya boleh berjaya dengan... Boleh. Anda boleh berjaya dengan copy trade, tapi pastikan anda faham apa yang anda copy trade. Jangan main ikut je. Jangan tengok dia punya performance dia. Jangan tengok dia punya pulangan dia. Kena tengok dia punya drawdown. Masalahnya, kalau anda tengok copy trade kat kita sekarang ni, Pian, boleh. Tapi masalahnya, dalam copy trade manager tu sendiri, letak 1,000. Saya bagi contoh, 1,000. Pulangan mungkin dah sampai 5,000. 500% dia kata. Ni bagus ni, 500%. Drawdown dia 30%. Saya kalau tengok yang macam ni, ini tak bagus. Kan? Potensi hilang dia, wow. Tak kisahlah dia punya pulangan tu 500%. Drawdown dia 30%. The moment saya tengok yang macam ni, anytime saya boleh hangus semua ni. Anytime. Tunggu cycle je. Dan biasanya yang macam ni, dia bertahan setahun, 2 tahun. Itu yang biasanya. Itu masalahnya. Kalau saya nak copy trade, saya akan tengok kepada yang modal yang saya tahu. Manager sendiri letak yang tinggi. Kalau saya lah. Kalau 1,000, tak. Kita dalam forex pasaran yang orang kata 6.6 trilion dolar. Anda nak copy, orang letak 1,000. Nah, bukan untuk saya. Macam mana anda nak keep anda punya drawdown rendah dengan pulangan yang sepatutnya kepada modal anda? Memang tak lah. Anda cuba untuk naikkan anda punya pulangan, anda akan tingkatkan risiko. Itu yang account dot burst. Okey, balik ke cerita ni tadi. Kita cerita benda nyata lah. Saya tak suka sayang industri kita ni tau. Sayang industri kita. Orang tengok rendah sebab kita sendiri. Itu sebabnya. Okey, balik ke cerita ni. Okey, katalah anda ada memang 1,200 ni untuk anda melabur. Anda ada 1,200. Saya tak cerita pasal duit simpanan. Duit simpanan bukan duit pelaburan. Duit simpanan bukan duit pelaburan. Tapi anda boleh melabur duit simpanan anda kepada yang lebih selamat. Contohnya kepada ASB yang anda boleh keluarkan. Itu pun jadi pelaburan. Tapi saya akan asingkan itu. Okey, saya akan asingkan itu. Okey, kita katakan 1,200 untuk anda melabur. Okey, pada waktu ini, katalah sekarang ni baru bulan
3 bulan 4. Anda baru je ada 400. Anda tak ada lagi 1,200. Anda akan work as if anda ada 1,200. Ini dipanggil notional. Faham? Anda tak ada 1,200 ni. Anda buat bajet, nanti aku ada 1,200. Sekarang anda ada baru $400. Ya, simpan tepi dan anda nak depo. Jangan depo semua. Bahagikan ya. Bahagikan dia. Macam ni. Ini kepada passive income. Ini kepada anda punya variable income. Ni yang anda trade. Anda tentukan berapa peratus aku nak letak. Mula-mula mungkin anda boleh buat yang besar, risiko besar sikit. 60-40. Maksudnya kalau anda ada 1,200, 60% masuk kepada anda punya passive income. Kalau kita ambil 1,200 kali dengan 60%. Itu 720 kat sini. Okey. Dan tolak 720. 480 dekat sini. Okey. Sekarang ni anda baru saja ada 400. Jadi kalau anda apply lah formula dia. Apply formula dia. 400 kali dengan 60%. Anda letaklah 240 kat sini. 160. Anda ada 400. Anda tak depo 160 tadi, 400 semua dalam trading forex. Tak dapat. Ini yang anda kena rancang. Bukannya nak teknik apa market naik ke turun. Aku ada terus fikir nak depo saja. Perancangan macam ni yang orang tak ada tau. Yang jarang orang ada. Lepas tu cerita dia besarkan semua trading account. Lepas tu kaya. Sampai bila anda nak buat benda tu? Reta tak ada. Target anda nak besarkan dekat sini. Target anda nak besarkan trade. Barulah anda tak payah trade dah. Anda duk shopping pulau kan. Hari ni aku pergi beli Pulau Pinang. Esok aku beli Pulau Perhentian. Dia boleh duk shopping pulau. Itu anda boleh capai kalau anda naikkan passive income anda. Bukannya naikkan variable. Sekali kayap habis. Berhenti cara berfikir tu. Itu tak dapat. Naikkan passive. Nampak? Syarat dia anda kena buat benda ni. Buat benda-benda tu. Buat benda-benda ni. Barulah anda dapat merancang. Barulah anda beli US. Pulau tu. Pulau Amerika Utara. Apa yang perlu ditahu, daripada situ anda tahu apa kedudukan kewangan anda. Anda kena, ni benda-benda yang saya cakap betul. Anda kena fikir, duit yang anda set aside ni untuk anda ni, anda perlu ke tak? Anda perlu tak? Kalau anda kata, okey, duit ni nanti aku perlu ni, aku melabur untuk satu jangka pendek. Anak saya bawa balik. Melabur untuk jangka pendek, nanti aku nak keluarkan. Kalau itu anda tak dapat buat satu portfolio jangka panjang. Faham tak? Kalau anda katakan, okey, duit ni aku memang letak, tapi aku perlu duit ni nanti. Kalau anda tak merancang, anda tak tahu benda-benda ni tau. Faham? Kalau anda tak merancang, anda tak akan tahu benda ni. Jadi anda fikir, duit yang anda letak tu, anda perlu. Of course, duit semua kita perlu kan. Tapi cerita dia bila anda perlukan dia. Kalau anda dapati anda sedang letak duit yang anda tak boleh hilang, jangan trade. Jangan trade. Kalau anda letak duit, ini je. Aku nak berhidup dengan duit trading. Dengan nak trading. Aku nak hidup dengan trading yang anda ada $200 ataupun $1,000 ataupun $10,000 je. Itu je duit anda. Dan anda tak ada income lain. Minta maaf. Cari benda lain. Bisnes lain tu. Jangan trade. Jangan trade. Saya pernah buat benda tu. Sakit. Kita paksa diri kita untuk trading. Anda akan buat banyak mistake. Kalau macam
macam US 100 tadi kan, dah masuk dah pun kalau dia jadi macam tu. So kita tak dapat nak tinggal entry, kita kena kejar. Dan kalau ada terdesak, simple, terdesak jangan trade, tolong jangan trade, berhenti trading. Kalau ada fikir rugi lepas dan aku nak recover, berhenti trading. Trade demo dulu. Kalau nak trade, trade demo dulu. Buat sistem anda dan buat balik, atur semua ni balik. Atur semua ni. Saya jumpa ramai trader, ada yang dah trade sama lama dengan saya, Iman. 20 lebih tahun. Yang kawan-kawan dulu kan, yang apa dekat Kuching lah, ya. Yang sama-sama dengan saya dulu, yang tak ada benda ni, dan sampai hari ni lah saya tengok dia tak ada ke mana. Saham ada yang trade, some of them ramainya trade options. Tak tahu kenapa nak kaya cepat. Adalah yang masuk kripto, ada yang nampak ada hasil sikit. Tapi itulah, duit dia keluar habis. Tekanan bila tak berani loss, pukul 1-2 pagi bangun cek biasa. Sebab apa dia risau pasal 1-2 entry. Lepas tu dia, itu berjudi, itu bukan trading. Itu orang risau pasal hasil judi dia. Itu tak dapat. Ini adalah satu pelaburan jangka panjang. So buat benda ni. Buat anda punya perancangan penggunaan equity anda. Ini anda kena tanya whether duit ni anda perlukan bila. Duit sentiasa kita perlu, tapi bila. Dan anda tetapkan timeline untuk anda ambil duit ni. Set alert. Saya tahu. Saya pernah lalu, semua kita dah pernah lalu kan benda tu kan. Bimbang pasal position, kita duk tengok position tak tidur malam. Kita semua pernah buat benda tu. So belajar untuk keluar daripada cara tu. So the moment anda tak percaya kepada satu sistem, anda cuba untuk trade market, anda akan ada risau, ada ni semua. The only way adalah untuk tahu performance sistem tu dan jaga duit. Di sinilah kenapa ikut satu jadual. Jangan, tak payah tengok chart sentiasa. Kejap-kejap tengok. Tak. Ikut satu jadual. Buat jadual anda. Seeloknya anda buat analisa sebelah awal pagi. Waktu bulan puasa ni jadual saya kacau sikit sebab kita ada sahur semua kan. Tapi seeloknya sebelah pagi. Ya, anda bangun tidur, anda rasa cergas, kita dah cukup rehat dan anda buat analisa anda sebelah pagi. That's the best. Depend kepada some orang lah. Ada orang yang lebih night punya ni, tapi bagi saya the best is still morning. Okay. Lepas dah anda dapat kawal diri anda tu, buat jadual, then anda tahu kepada sistem yang anda pakai. Fahamkan apa model pasaran anda. Macam mana anda bercerita pasal market. Saya harap by now most of you guys yang ikut secara regular sistem kita punya sesi ni, at least lah anda dah faham pasal indeks. Anda dah faham indeks tu mewakili aset pelaburan, pasal yen, di mana yen dengan indeks berlawan, dan dolar, US dollar sebagai harga kan. Dan kita ikut satu model size posisi. Ni satu sistem yang saya guna pakai, teknik 3-7-11 3-7-11. Kita lihat apa itu trend, kita cuma trade bila trend berlaku, kita faham konsep fractals, pecahan, kita faham pasal korelasi di antara sequence, first degree correlation di antara instrumen yang sama. Kalau anda nampak
NZD US dollar kan. Breakout ke atas. Kalau ini breakout ke atas. Okey. Jadi kalau ini buat high dan dia dalam motif punya count, anda akan jangka untuk Australia untuk buat benda yang sama. Anda akan jangka untuk UK akan buat yang sama. Pada masa ni tak ada, belum. Saya tak tahu. Untuk masa anda kena bagi tahu dekat XM Zatul. Ni dekat Women. Bagi tahu saya tak guna. Bagi tahu saya tak guna. Sebab saya tunggu jadual dari dia orang. Bagi tahu saya tak guna. Dia kata pukul 4 pagi saya wujud. Kalau dia kata pukul 2 pagi, pukul 2 pagi. Kata pukul 2 petang, 2 petang. Saya ikut jadual yang dia orang bagi. Okey. Saya pun setuju kalau belah malam. Tapi anda kena bagi tahu. Dia orang nak tengok feedback daripada anda. Anda bagi tahu. Okey. Trending sequence, anda cuma trade bila berlaku incomplete sequence dan momentum sequence. Ini kata kunci dia. Anda tak faham benda lain, anda pegang benda ni, anda okey. Incomplete sequence, momentum sequence. Trade momentum sequence dengan ni, itu je. Okey. Korektif, anda tunggu bila berlaku trend, anda tunggu korektif. Dan kita trade itu je. Lepas tu kita manage. Okey. Apa yang dibuat bila anda trade ikut trend, ikut trend. Jangan lawan trend. Okey, tunggu pembentukan harga dekat ekstrim dan jangan buat luar daripada itulah. Benda yang tak dibuat, jangan trade bila tak ada incomplete sequence. That's it. Malam lepak surau. Dan berdagang lawan arah trend. Itu je. Okey, trend adalah siri pergerakan. Ini apa yang saya ikut. Saya pegang benda ni je. Kalau anda faham apa saya duk cerita pasal Elliott Wave, inilah yang 5 tu, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, satu cycle. Ini satu cycle price kan, 8 wave. Satu cycle price akan ada 8 dan campur-campuran dia. Sama ada 9 campur dengan 3, 12. 9 campur dengan 7, 16. Dia kan jumlah-jumlah tu. Lepas tu kita ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Breakout. Tak habis. Dan itu ada trend. Incomplete. Teknik 3, 7, 11. Struktur tidak lengkap dan struktur lengkap dengan struktur momentum. Saya buat benda ni je. Ulang. That's it. Dinamik pasaran, memahami faktor yang menggerakkan pasaran, kaitan di antara US dollar, yen dan indeks equity. Saya harap anda semua pun dah mula nampak kan. Kalau dulu-dulu tak nampak lah kan. Bila yen pair naik, kita nampak indeks naik. Tapi sekarang ni dah nampak. Bila yen pair naik, indeks tak semestinya naik. Dah nampak dah benda tu. Bebon, Pian. Kan, dulu apa yang anda fikir? Kalau indeks naik, gold jatuh. Betul? Ada yang fikir macam tu kan. Indeks naik, gold jatuh. Tak. Tapi kalau indeks tengah momentum, gold jatuh. Maksudnya indeks dalam wave 3, dalam 3, gold akan jatuh. Tapi bila indeks dalam yang lain, yang most of the time, anda kena faham bila kita bercerita pasal trend berlaku cepat. Trend berlaku dalam tempoh yang laju kan. Bila anda ada trend, dia cepat laju. Bila ni most of the time market dalam keadaan macam ni. Ini most of the time. Yang dia trend ni, dia tak lama. Okey. Kalau tak ada masa pergi time frame besar. Jangan trade dekat time frame kecil. Itu je. Kalau masalah anda adalah masa, jangan lukis dia dekat H1. Lukis dekat H4. Update dia pun kadang-kadang H4 update sehari sekali.
Saya rasa saya nak buat benda tu. H4 saja. H1 tak payah. Senang kerja saya. H4 je. Okey. Ni ni tak lama. Ada trend dia tak lama. Dia ni habis. Trend. Dia tak lama. Most of the time market berada dalam fixed dynamic. Kecilkan lot size. Lot kecil kan. Kalau SL besar, H4 kecilkan lot size. Dia tak ada pasal tu. Anda nak untung banyak, besarkan modal. Itu je. Dia tak ada alasan tu kan. Dia tak ada alasan time frame besar, apa ni. Anda nak untung besar, besarkan modal. Okay, tapi sesuai kepada anda, itu je. Tapi kalau anda tak ada masa, lepas tu anda try nak trade di time frame kecil, lepas tu ujungnya rugi. Baik tak payah trade. Betul tak? Itu fallacy kan, satu lagi fallacy tu. Kerja dongeng. Dongeng dalam bidang kita. Besarnya stop loss. Kecilkan lot. Itu je. Kalau kecil lot, untung jadi sikit. Besarkan modal. Tak ada duit. Tak ada duit, jangan trade. Trade, nak trade di time frame kecil, tak ada masa. Memang tak sesuai lah. Itu je. Kecilkan lot size. Itu kenyataan dia. Nak tak nak, itu kenyataan dia. Nak tak nak. Itu kenyataan dia. Ada cerita lah macam mana orang dengar, tak siapa kata tak ada duit, tak boleh buat, tak boleh trade. Macam ni. Kalau semua boleh trade, modal kecil, modal besar. Tapi kalau ada modal kecil, yang duit anda tak dapat nak hilang, dan anda trade dengan lot yang tak kena, anda bukan trade, anda berjudi. Itu je. Ceritalah macam mana pun, anda berjudi. Macam mana pun orang cerita macam ni. Itu je. Jangka panjangnya anda rugi. It's simple je. Anda dengarlah apa orang lain kata, tapi itu realiti dia. Kan, buktikan saya salah. Tak ada lagi orang dapat buktikan saya salah. Kenyataan tu tak ada lagi orang dapat buktikan saya salah. Dari dulu sampai sekarang, tak ada lagi orang dapat buktikan saya salah. Kenyataan tu. Besarkan modal. Tak ada modal, kena trade besar. Cerita dia kepada masa kita. Itu je. Sesuaikan. Dia tak ada yang tak ni, kena sesuaikan kepada kita. Sesuaikan kepada kita. Buang yang fallacy ataupun kenyataan-kenyataan dongeng yang kita selalu dengar. Banyak sangat dongeng kat luar. Kan? Kita ingat lagi banyak kita entry, lagi kecil time frame, lagi banyak untung. Ya ke? Kepada kita. Ya, kepada kita. Okay, ini saya tak payah sentuh. Model size posisi. Okey, pantau prestasi sistem. Memantau prestasi sistem, jangan percaya kepada orang punya performance tau. Kalau orang do SS untung saja. Sebab trading ni, dia melibatkan kadang-kadang, saya pun pelik kan. Trading ni kadang-kadang apa yang kita nak perkataan ni? Faham tak? Faham tak perkataan ni? Faham tak perkataan ni? Matahari, saya letakkan matahari ni. Saya tak faham kenapa dalam trading dan penggunaan istilah master lah, sifu lah, dia macam raja judi tau. Tak ada, tak payah. Apa ada nak ego, nak malu, nak apa, tak ada. Trading ni is all about you and the market, you and you. Faham tak? Anda dengan anda. Kan? Anda dengan anda, tak payah rasa ego, loss. Anda nak malu apa? Anda sepatutnya anda rasa tak sedap kan? Of course, benda yang tak sedap orang tak nak share kepada orang. Tu saya tak faham ego. Kadang-kadang disebabkan industri kita ni marketing dia lebih. Marketing dia lebih kan.
Bukan dia kepada trading, kepada marketing. Itu yang jadi rosaknya. Dia kena seimbangkan di antara trading dan juga kepada marketing. Itu kena seimbangkan. Kena seimbangkan. Saya tak faham dengan bila ego ni. Dia ni trader hebat, dia ni master, dia ni sifu. Kita pun suka kan. Oh, master. Pergi greet orang dengan kataan. Saya tak setuju dengan benda tu. Satu dari dulu lagi orang panggil apa, saya tak menyaut. Saya tak percaya. Sifu, masalah. Saya tak percaya dengan benda-benda tu. Panggil nama lah. Mak dia bagi nama elok. Zul. Zul. Dah lah handsome kan. Nama pun okey, Zul. Panggil Zul. Bukan nama dia Sifu. Apa benda kan? Aduh. Jadi cerita dia, untuk anda nak ketahui sistem anda punya prestasi, anda buat sendiri. Bukannya percaya orang yang tunjuk berapa dia dapat. Anda kena test, sebabnya mungkin sistem tu trading dia kepada masa tertentu yang dia baca market cantik dan apa juga. Anda kena buat table ini sendiri. Saya letak table yang kita punya ni dalam ni. Anda tak dapat cuma ikut bulat-bulat yang ni. Anda punya prestasi mungkin tak sama. Anda buat sendiri, anda punya. Buat dia. Faham macam mana nak buat table ni dah? Sepatutnya kan, dah tahu kan? Pantau prestasi sistem anda. So, at the end of the day, is all about buat demo dulu, buat demo. Siapa yang tak ada benda ni tak payah trade lah. Saya simple je. Anda ambil lah teknik apa pun. Lepas tu, berapa kali yang anda belajar teknik macam-macam kan. Mula-mula pakai jadi. Lepas tu hilang. Lepas tu kena bayar balik untuk refresher course katanya. Ataupun teknik advance. Kan? Teknik ni dulu tak hari lantar. Sekarang ni ada kilat peti semua. Dia campur. Teknik ni A, ini AB dah. Dia penambah baikkan teknik. Banyaknya benda mengarut kan dalam industri kita ni. Kesiannya kepada mereka yang membayar ataupun kepada trader. Kesian tau. Kesian. Cerita dia buat benda ni. Jadi anda tahu benda yang anda pakai tu menghasilkan duit ke tak? Ataupun dia tak kisah. Tak kisah benda tu menghasilkan banyak mana. Dia macam ni. Dia macam ni. Kalau anda tahu sistem tu memberikan pulangan, even dia bagi 1R multiple dia, katalah anda trade dan anda trade 100 kali kan, anda dapat 1R je. Keputusan dia multiple dia 1R je. Kita trade dah 10 kali. Kita campur-campur ni, ada untung, ada rugi dan lain. Ni semua faham benda ni kan? Jadi saya harap anda semua faham. By now semua orang patut dah ada benda ni. By now semua orang dah patut ada benda ni. Jadi result anda adalah 0.1R contohnya. Result anda, katalah anda punya ni 1R je kat sini. Jumlah dia campur, ada rugi, ada untung, ada rugi, ada untung, ada dapat 1R je. Betul kan? Package macam-macam. Belum lagi yang cerita 6 jam sekali tu. Okey, katalah 0.1R je. Sistem itu tetap buat duit. Pulangan dia 0.1R. Kalau anda rasa itu sesuai kepada anda definekan R anda. Kalau anda melihat daripada sudut ASB, ini 10%. Faham tak? Banyak tu. Itu yang orang gagal nak tengok. Orang nak tengok semua tinggi-tinggi saja. Of which yang anda tahu itu tak dapat. Satu sistem, dia punya prestasi biasanya, saya tak letak dalam ni.
Prestasi biasanya yang bagus, sistem yang bagus adalah di antara 0.5 sehingga 0.7. Ini average dalam masa 3 tahun. Ini average biasa. Kadang-kadang dia boleh naik sampai 2-3 tau. Tapi average-nya, maksudnya ada trade secara ni, kalau anda letak $100, kemungkinan puratanya ada dapat separuh. Itu bagus tau. Nak ekspektasi apa? Ni lah. Satu entry dapat berapa? Dia tak jawab, dia tak tahu lah tu. Dia tunjuk SS dia kan. Betul tak kan? Dia tunjuk SS dia. Buat. Tapi anda kena buat pian. Bukannya tanya Sifu tu dia dapat berapa. Anda kena buat. Ambil sistem tu, anda test dia. Tu yang saya katakan. Faham? Anda kena, jangan percaya SS orang. Jangan percaya result orang. Anda, sebabnya seperti saya katakan tadi, teknik tu mungkin dia sesuai kepada satu masa trading. Anda tak dapat nak entry semua entry. 50% tu. Orang tak nampak benda tu, Iman. Ada test $10, ada dapat $5. Ada modal kepada risiko yang anda ambil, anda dapat separuh dia. Itu orang tak nampak benda tu. Itu orang tak nampak. Macam anda simpan ASB, anda letak 100,000, anda dapat 50,000. Orang tak nampak benda tu. Orang nak prestasi letak 100, dapat 1,000. Aduh, penat. Satu expectancy system, anda yang buat kan. Bukannya ambil orang punya. Masa anda trade, modal anda trade, pemahaman anda trade tak sama dengan Sifu. Tak sama. Anda kena buat, anda test dia, ambil few system. Mula-mula ni, anda ambil tiga sistem. Test out dia. Demo 1, demo 2, demo 3. 2, demo 3. Dekat XM ada boleh buka sampai 8 tak silap saya. Lepas tu kan, anda bagi tahu diri anda nak berapa? Anda bagi tahu diri anda nak berapa duit pulangan. Anda bagi tahu dulu. Anda buat anda punya portfolio goal. Anda punya goals dulu. Anda punya goals dulu. Sebelum anda nak test benda ni, anda kena buat benda ni dulu. Lepas tu baru anda selaraskan dengan senjata yang anda ada, sistem yang anda ada. Macam kita nak berniaga, anda nak berniaga, anda fikir, okey, aku ada banyak ni, aku nak buat banyak ni. Kalau rugi, banyak ni limit aku. Kan? 3R. 3R. Satu entry. Purata. Kalau jumpa kan, satu sistem yang dah lebih 3 tahun, bagi tahu saya. Kita boleh jual dekat bank. Tak payah trade. Ramai-ramai kita tak payah trade. Sebab saya tahu sistem macam tu mungkin ada masanya, tapi dia akan turun balik. Ada masa naik turun. Jadi masa di tengah naik tu, kita besarkan modal itu je. Kita besarkan. Dia tengah perform, kita besarkan. Itulah position sizing model. Masa yang ni. Inilah dia. Bila tengah berjaya, tengah naik, kita besarkan. Ada masa, betul. Ada masa dapat 3R. Rekod yang saya pernah tengok paling besar 7 something R lah. 7 something R. Itu pada tahun, bukan sistem saya. 2013. Antara 2013 dan 2014 satu yang kita rekodkan, dan sistem dia forward trade. Maksudnya trade dekat market ke depan, trade biasa, dia mencapai 7 something R, sustainable untuk tempoh 3 minggu. Lepas dia turun balik. Kepada average 0.5, 0.6, 0.7. Itu average biasa. Tapi paling tinggi dia naik turun. Jadi makin banyak sample size dia, makin stable.
Makin banyak sample size dia, makin stable. Sebabnya peratusan ni bila kita bahagikan, dia dah tak kacau sangat. So itu anda kena buat dia untuk satu jangka masa. Bukannya 10 entry tak jadi dah. Mana dapat? Okey. Buatkan anda punya position sizing model. Jadi anda bagi tahu bila anda kata dah mula buat duit, bila anda ni sistem ni 20A, ini dah dalam sistem ni 20 kali pulangan daripada risiko, saya dah ambil ni. Daripada satu risiko, bukannya 20A tu kepada risk yang kita depo. Saya depo $50, dah dapat $1,000, boleh naik. Bukan macam tu. Buat benda yang nyata lah, dah le. Okey? Labur dalam satu sistem, tekankan sistem anda, test out your system. Bukannya anda ambil orang punya, anda kena test out sistem yang anda dapat. Faham kan? Ambil sistem yang orang apa sistem semua bagus. Cerita dia sesuai ke tak sesuai, tak payah suruh engkau dapat berapa ekspektasi multiple kau berapa. Bukan tanya orang tu. Ini sistem dia, anda test. Mana tahu kena kepada anda dapat lebih baik dari dia. Itu dia. Okey? Labur satu sistem, langkahkan sistem anda. InsyaAllah berjumpa lagi pada sesi saya sebelah petang nanti. Sebentar lagi.